percubaan 1, 2, 3. Percubaan mic terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sebentar guys. Percubaan suara 1, 2 dan 3. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kita berjumpa lagi bersama saya Seiz dalam segmen Daily Market Outlook. So hari ni dah bulan 4. Satu hari bulan 4, orang kata permulaan untuk kuarter nombor 2. Sekejap, kenapa saya punya ni jam jauh sangat ke sana? Sini kot. Sini. Cuba, okay. Dia nampak belakang lah. Sebentar, saya nak adjust kamera saya. Okay. So, kita dah almost hampir 2 bulan bersama saya dalam kita setiap hari buat dalam Daily Market Outlook. So, starting pada kuarter 2 ni, kita akan ada buat kelainan sikit di mana before this saya just explain orang kata top 5 yang menggunakan sistem SRE indicator. Cuma untuk starting bulan 4 ni, starting kuarter 2 ni, kita akan buat kelainan sikit. Kita akan buat mapping tanpa menggunakan sistem SRE. Cumanya orang kata confluence untuk mendapatkan SRE ni still ada, tapi itu kita akan masukkan dekat private. So dia akan ada kelainan sikit lah. So kepada mereka yang nak masuk kat private, boleh je PM saya. Nanti kita akan buat satu channel di mana kita khas untuk buat private punya. So itu dalam planning saya, sebab saya planning kemungkinan private lain, public lain. Sebab apa, private adalah untuk orang kata priority sikit lah. So untuk mereka yang mana register, untuk mereka yang mana yang register dan aktif bersama Tipmail, so kita akan masukkan dekat group tu. Lepas tu kita akan update lah setiap hari. Ada a few pair tertentu lah. So kepada mereka yang nak pair macam pair gold ataupun pair lain, boleh juga tengok dekat refer di dalam private channel tersebut. Cuma saya tak tahu lagi nak buat macam mana. Nanti kita akan buat adjustment. Ada 5 pair. So 5 pair you guys boleh tengok. So itu kita akan buat dekat group private lah. So seperti biasa, so tanpa menggunakan SRE, kita buat manual trading lah. Manual mapping. So untuk mereka yang tiada MT4, so untuk mereka yang tiada MT4 pula, mereka yang tiada PC ataupun cuma menggunakan phone sahaja pun boleh tengok macam mana saya buat mapping harian. So ini adalah untuk daily. So sebab apa kita nak intraday, so kita akan target kepada daily sahaja. So kalau you guys nak kepada H4 ataupun weekly, boleh refer kepada setiap hari Ahad daripada Tuan Dani, tenaga pengajar dekat dalam Inside Trade ni juga. So untuk saya mostly semua kepada intraday sahaja. So kalau you guys nampak kat sini, so ini adalah kesemua 10 pair yang kita akan buat, 10 pair yang kita akan discuss pada hari ini. Bukan hari inilah, sepanjang bulan inilah. Sepanjang bulan ini kan, selepas ini. Before this ada 5 pair, tapi sekarang ni kita buat sampai 10 pair untuk you guys tengok sendiri. So tak perlu nak tengok semua, masuk kat saya. Tak perlu nak orang kata nak mapping semua. Just decide mana satu pair yang you guys nak antara 10 pair tersebut. So pilih je. So macam saya mostly dekat gold lah, standard lah, gold dengan GU US30. Itu adalah saya punya kegemaran. Cumanya untuk orang lain tak semestinya dia akan trade untuk pair-pair macam gold ataupun US30 ataupun GU. So ini kita akan bagi 10 option kepada anda. So kat sini saya nak kena keluarkan. Ni saya body set pada minggu lepas lah.
So saya nak keluarkan terlebih dahulu untuk kita tengok sama-sama supaya tak terlepas. So kat sini pun saya ada mention bahagian GA call pula pair GBP AUD, di mana saya pun trade juga pair tersebut. So ni saya akan buat dulu. Saya 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pair cukup complete. 10 pair setiap hari kita akan buat. So okay, so buat basic dulu. Ni pair AU sebatan kepada mereka yang view, belanja like sikit guys. Belanja like sikit. Okay, dah ada. So dah setting. Saya akan buat adjustment. AU dia mesti, sebab dia waktu pagi, so dia akan ke depan. USD 30 waktu malam. GA ke depan. EJ yukat sebelum Ju lah, sebelum gold. So EJ ini apa? EJ saya buat kerana yukat EU. Okay, siap. So kat sini kita akan ada pair daripada waktu pagi. Ini adalah pagi sini. Rancak ada waktu pagi. Lepas tu kita akan beralih kepada waktu petang pula. Lepas tu kita akan beralih kepada malam. So kalau macam ni saya buat GA kat depan lah. EU lepas tu GA. Ini adalah konsep yang kita buat pada Jumaat lepas lah. Jumaat minggu lepas kita akan buat konsep yang seperti ini. So you guys decide sama ada rasa zone tersebut okey ataupun tidak. You guys, kita sama-sama keep in view menggunakan orang kata basic knowledge yang you guys ada. Sebab apa, before this saya ada buat sistem pakai sistem je, tapi itu sistem tu adalah orang kata bagi eksklusif sikit. Kita ajar naked yang betul-betul naked chart. Lepas tu kita akan ada eksklusif. So eksklusif tu yang you guys boleh jadikan sebagai satu confluence. So kita akan bermula dengan pair AU terlebih dahulu. So ini adalah intraday setup. Macam you guys nampak dekat dalam tu, kita akan tengok dulu, refer kepada daily. So untuk daily pada Jumaat lepas, kita tak tahu dia masih lagi momentum seller. Seller masih lagi memasuki, masih lagi dalam pasaran. So ingat PAU ni adalah pair yang agak kuat rendah sikit lah. Dia punya pergerakan daily, di mana juga boleh nampak lah kat sini daily dalam 20 lah, 30 ke 60 pip. So you guys boleh decide sama ada you guys nak buat by pips, gain by pips ataupun gain by USD. Dia ada dua option. Untuk pair yang slow-slow selalunya kita akan buat yang drastic sedikit. Okay, untuk H1 okay, daripada segi time frame H1 saya akan nampak kat sini zone resistance yang patut kita ada adalah di kawasan sini. Ini adalah zone resistance yang kita boleh KIV untuk hari ini pair AU. So kat sini dah adalah satu kat area sini. Manakala bahagian support pula kita boleh alert dekat bahagian sini. So saya akan tandakan lah dekat zone area mana So dekat zone area sini jap. Nampak kalau saya letak sini 1, 2, 3, 4. Sekejap. Ini saya besarkan sikit lah. Kita masuk ke sini. Okay. Kita ambil zone ini. So ini adalah target kita untuk pair AU. So lepas tu kita dah buat figure. Dekat mana dia punya figure dia adalah dekat sini. Amount dia adalah amount harga dia adalah daripada sekitar 0.6535 sehingga 0.6541. Ini yang zone kita boleh KIV. Manakala zone support dia, zone support dia adalah bahagian sini lah. Zone support dia possibility dia boleh pergi sampai 0.6503 sehingga 0.6507. 6507. You guys, saya tahu belakang ni kadang-kadang you guys tak boleh nampak. So saya akan buat macam ni lah. So you guys boleh nampak jelas sedikit. Saya tak ada buat baik-baik zone. So kalau boleh saya nak minimizekan zone. So kalau you guys nak
menggunakan sistem SRE, just plug in sajalah. Kalau macam ni saya akan cuba plug in. Jadi kita tengok, kita plug in kan kita punya SRE dia akan jadi seperti apa. Adakah mendapat satu conference fresh? Okay, apa tak, ini dah menjadi zone buyer, dan manakala dekat atas ni dah menjadi zone resistance, dia dekat atas sikit daripada bawah ni. So inilah yang katakan conference banyak SRE lah. Perbezaan mapping biasa dengan perbezaan auto mapping. So auto mapping ni dah generate dah memang betul-betul paling high dengan paling low, dan paling high dengan paling low, dan bawah tengah-tengah ni adalah zone orang kata continuation. So kat sini yang kita nak, cumanya ini kita tak view lah. So ini kita yang akan padam, ini kita yang ini kita akan padam. So kita akan view menggunakan view SRE review ini sebagai intraday sahaja. Okay, next kita pergi kepada pair AJ. Pair AJ light sikit guys. Pada mereka yang baru masuk ni, kita kasih light sikit. So kita ada bulan ni, kita ada 1, 2, 3, 4, almost 4 minggu untuk bulan ini. So untuk AJ, apa planning dia, kita tengok buy daily dulu. Saya tak refer kepada H4 sebab apa, kita adalah intraday. Intraday saya akan pergi kat daily H1 dengan M15. So untuk daily kita nampak movement pun sama juga, seller masih lagi dalam market. So untuk H1 pula, zone yang kita akan cari adalah, okay, ini agak cantik ya di sini, this1. Ini adalah resistance yang kita cari. Sebab apa, dia bertindih guys, nampak tak? Ini adalah confluent SNR. So ini adalah zone yang agak cantik, baru dalam 7 pip saja guys. Okay, kat sini kita dah dapat zone, dan satu lagi adalah zone sini. Dua zone kita dah complete. Anda kata dia terus bawah ni, you guys boleh alert lah zone ini this one you guys boleh alert. Cumanya saya tak bagi dah zone ni. Dia kena tunggu dah market macam mana. Kalau dia pecahkan zone ini ke bawah, that means dia akan menjadi naik ke bawah, naik ke atas dulu, dan dia akan drop ke bawah seperti ini. Dia kata tak jadi seperti ini, so target dia adalah cuma kawasan ini sahaja, kawasan ini. This one. So zone dia adalah di sekitar 1, 2, 3, 4. Ini saya bagi tanda, tak ada. So dia tak tanda, ini saya tak bagi tanda. Kita akan fokus dekat dua zone atas dengan bawah ini. So zone dia, resistance dia kita cari dekat sini adalah di sekitar. Ini untuk AJ. Saya kena, lepas ni saya kena letak, itulah dia punya nama sendiri AJ. 99 salah, daripada bawah dulu, 98.94 sehingga 99.01. Manakala kat bawah ini adalah support zone dia adalah di sekitar 98. Terima kasih V for the light. 0.43 sehingga 98.47. So ini adalah direction yang kita cari untuk pair AJ. So ada kata dia price bergerak ke bawah, pergerakannya akan menjadi seperti ini sini ke bawah, dan dia akan melakukan kenaikannya ke atas seperti ini. Semua mapping yang saya buat ni adalah sebagai intraday, dan saya buat dekat broker Keep Mill. So lepas ni saya nak up sikit lah ke atas ni. Saya rasa saya boleh up sikit tu atas ni. Sebentar saya nak up sikit supaya you guys boleh nampak lah. Saya nak buat adjust sedikit, adjustment bukan yang ni. Ini kita maintain. Okay, this one saya nak buat dekat atas sikit. Boleh? Dekat atas sikit boleh? Tak boleh ya? Tak boleh ya? Maksudnya saya boleh buat adjustment lah. Oh tak boleh. Saya kena buat yang baru tu. Tapi tak apa, lepas ni kita buat yang baru. Saya tak buat dekat trading view, walaupun senang sikit dekat trading view. Nanti kita decide sikit lah. Sebab apa, saya kena pastikan zone dia sama macam yang you guys nampak. So bila zone sama,
Itu lagi menarik, lagi nice. So sebab tu kita menggunakan mana kenapa dia jadi macam tu? Sebab tu kita menggunakan direct platform terus dekat Tikmail, so you guys boleh nampak perbezaan dia. So orang kata it's better daripada kita buat kat TradingView lah. Kadang-kadang TradingView dia ada dia punya gap-gap dia. Cumanya nanti saya akan double confirm balik sama ada kita akan buat dekat PAJ ataupun tidak. Tapi sebenarnya saya dekat rumah je, so memang mostly saya akan fokus dekat chart lah. Okay, next kita pergi dekat EJ. Cumanya beza TradingView dia boleh dapat zone-zone dia lah. Itulah kalau kita pergi mana-mana, kita jumpa orang, kita nampak lah zone-zone tersebut. Itulah. Okay, untuk PAJ kita akan tengok by daily pula. Daily pun masih lagi, daily dalam keadaan fasa orang kata apa ini adalah fasa sideways. Ini adalah fasa sideways. Sekarang kalau kita refer kepada H1, apa yang kita nampak sini? So H1 sideways, dia masih lagi ke bawah. So zone ini saya akan jadikan dia sebagai support. Support pula. Zone ini saya akan jadikan sebagai zone resistance. Manakala dia nak turun bawah lagi okey, nak turun bawah lagi. Zone yang menarik adalah di sekitar sini. Okey, sini. Okay, kita ambil sini shortcut sikit. Okay, kita nak ada kat area sini. Okay, ini adalah area dia untuk pack EJ UJPY untuk masuk. So kita ada zone 1 dan zone 2. So kita akan buat mapping terlebih dahulu. Zone yang kita cari dekat sini adalah di sekitar sini which is adalah 162.92 sehingga 163.00. Manakala yang atas resistance dia adalah di sekitar 163.46 sehingga 163.58. So ini adalah dia punya resistance, manakala ini adalah dia punya support. So anda kata membantu. Kita tengok, kita tunggu dan lihat macam mana progress dia untuk esok hari. So next kita pergi kepada pack EU. So untuk pack EU ini adalah previous. Kalau kita tengok kat daily apa yang terjadi, EU masih lagi dalam keadaan ke bawah. Seller masih lagi memasuki market menguasai market. So apa yang kita nak buat? Kita refer kepada H4. Kita refer kepada H4, bukan H4 pula, H1. So kita buat zone yang baru terlebih dahulu. Zone dia untuk level resistance. Level resistance adalah dekat area sini yang saya akan masuk. Area sini. Ini adalah resistance. So kalau nak cantik dia bukan kat sini lah dia nak cantik dekat area sini. Sebaris support become resistance. Ini adalah support yang dah dipecahkan dan ini dia dah membuat retracement dan kita target dia adalah untuk membuat kenaikan before dia drop ke bawah. Kalau kita tengok daily dia masih lagi dalam keadaan ke bawah. So kalau kita nak ke bawah kita follow market tersebut. Zone yang kita akan alert dekat level sinilah. Anda kata dia pecah zone ini. Zone ni anda kata dia pecah, dia akan menjadi macam ni Dia akan menjadi ke bawah dan naik ke atas dan turun ke bawah seperti ini. Cuma dia pergi bagi bawah lah. Cuma dia kita punya zone adalah kita target dua zone je untuk intraday. So kalau kita tengok dekat bahagian mana, bahagian resistance dia sebentar. Satu dekat area sini, satu dekat area sini, satu dekat area sini dan satu lagi dekat area sini. Okay. Resistance dia adalah di sekitar 1.0810 sehingga 1.0814. Ini adalah zone untuk entry. Kalau you guys nak refer kepada buffer dia atas sikit SL dalam 10 kecil sangat guys. SL maybe dalam 15 pip ataupun 10 pip untuk pack U. So dia punya support pula adalah di area bawah ini.
Kalau kita tengok support dia adalah di sekitar 1.0767 sehingga 1.0775. Okey, dapatlah. So ini adalah zone yang kita akan fokus pada hari ini. Ada katalah harga naik ke bawah, standard lah guys. Harga ke bawah kat sini kita boleh ada option untuk buy. Ada kata dia back ke bawah, position buy tersebut akan menjadi position sell pula. Okay, next kita pergi kepada pair GBP AUD. So daily buyer masih sendu dia naik ke bawah, tapi dia turun ke atas. Dia naik ke bawah, dia naik ke atas, lepas tu dia masih lagi dalam stuck. So kita akan fokus kepada buy. Kalau kita refer kepada H1, yes, H1. Okay, mapping dia adalah di sekitar, saya menunggu harga dekat aviation dekat area sini. Dan satu lagi dekat area sini memandangkan sini dia banyak sentuh-sentuh, dia akan jadi zone ini adalah priority saya. Kalau ke bawah banyak, sikit je. Sikit je guys, ke bawah. Kalau dia ke bawah lagi, okay, tak apa. Saya akan target dekat zone ini. Zone ini. Dan atas ni adalah zone kita sebagai resistance. Jauh juga. Daripada sini nak ke atas almost dalam 50 pip. 50 pip kita boleh mendapat peluang lagi. So saya akan marking zone terlebih dahulu. Yang ada sini 1, 2, 3. Right. Zone support dia adalah di sekitar 1.9313 sehingga 1.9325. Ini adalah zone support tersebut. Manakala zone atas ni, zone resistance dia adalah di sekitar 1.9406 sehingga 1.9415. Kita ada zone 1 dan di atas ni adalah zone 2. Anda kata pas ke bawah, dia target dia macam ni dan dia akan melakukan kenaikan ke atas. Saya lepas ni saya kena buat dekat trading view, agak nice sikit benda tu. Nanti saya akan buat lah. Nanti lepas ni saya akan setting dan kita akan buat. So jangan lupa malam ni kita ada kelas juga. Nanti kita akan buat lah promo dia. Kita akan buat promo sebentar nanti. So kita ada zone support dan zone resistance. Ini zone yang kita akan fokus. Anda katalah sama macam ni guys. Saya menggunakan naked chart. So kalau orang kata menggunakan SRE system, tu akan lebih lain lah. Confluence dia lain sikit. So kalau saya menggunakan ini, so ini saja yang kita akan fokus. Okay, next adalah GBP JPY. So untuk GBP JPY kita tengok daily masih lagi dalam fasa ni. Daily masih lagi dalam fasa sideways yang agak besar. Okay, dekat H1 apa yang kita nampak, sideways dia agak besar dah sini. So anda kata dia dah menjadi zone ni adalah zone sideways ni guys. Zone sideways dekat area sini. So pada mereka yang dah familiar setup macam ni nampak, atas bawah tak tahu dia nak pergi mana. Anda kata dia pecah guys, kat mana area yang dia nak. Okay, anda kata dia pecah, zone pertama resistance kita akan cari adalah di sekitar sini. Ini adalah zone dia. Manakala zone bawah, ini adalah masih lagi lah bawah. Bawah ni masih lagi solid lah. Anda kata price tak pecah, dia still masih kuat. Anda kata dia pecah, memang dia akan naik ke atas semula. Okay, ini adalah zone kita as a intraday. Anda kata dia pecah ke bawah, jauh lagi ni. So ni memang mudah. You guys kena pakai SRE. SRE zone dia akan kelainan sedikit. SRE dia akan jadi seperti ni. SRE sama tak macam ni. So saya akan tandakan macam ni lah. Ini bantuan saya lah. Okay, saya akan buang ni terlebih dahulu. Kita akan fokus starting pada hari ni. Kita akan fokus menggunakan naked. So naked saja, tak perlu lebih-lebih. Mapping pun sekadar 2 daripada 3, kita simplifykan dia menjadi 2. So lepas tu pakailah dengan ilmu yang you guys ada. Support become resistance, resistance become support, itu saja. So tak perlu orang kata nak serabut banyak sangat zone.
fokus untuk intraday saja. Anda kata juga dah dapat, yes, should be, tak ada masalah macam yang pagi tadi sini. Untuk pair GBP JPY, price kat sini dia naik, lepas tu dia turun bawah almost 30 pip. So as a intraday you guys tak berapa pip kan satu hari. So 30 pip tu agak besar lah. Tak perlu orang kata saya trade, saya kena dapat 800 pip ataupun 80 pip ataupun 100 pip ataupun 300 pip. Tak ada istilah macam tu. Sebab apa? Dalam trading kita ada dua method. Kita akan dua method di mana kita boleh menggunakan gain by USD, dan satu lagi kita akan ada gain by pips. So kalau you guys nak belajar by pips, dia akan ada lah by pips. So kalau zone tersebut agak nipis, so kita boleh go forward kepada gain by USD. Okay, saya nak ke bawahkan sikit yang lain. Sini. Okay, next kita pergi kepada GBP USD. UCAD nak ke guys? UCAD, saya rasa UCAD tak perlu kot. UCAD agak slow lah. Tak apalah, kita buat jugalah. Kita tak bayar semana-mana sebab UCAD pun aspek dia agak lurus ni dalam 16, 18, 16, 18. Okay. So untuk GBP USD pada hari ni, apa yang kita nak nampak? Okay, saya nak buat ke basic terlebih dahulu, refer kepada daily terlebih dahulu. So untuk daily kita nampak seller masih lagi dalam pasaran. So saya menjagakan harga GBP USD akan bias kepada bawah lagi. So kalau kita refer kepada H1, belajar like sikit guys kepada mereka yang masih view kita punya mapping tersebut, mapping ni lah. So untuk GBP USD jangkaan untuk intraday zone, kejap saya nak mencari zone analis. Itulah saya punya, kita punya kepakaran. Satu dekat area sini adalah sebagai support, resistance, manakala bahagian support dia adalah bahagian sini. Esok saya akan buat by trading view. Senang sikit. Kalau kita pergi mana-mana pun saya punya mapping still ada. Itu yang saya nak. Okay, kat sini satu, kat sini satu, kat sini satu, dan di sini adalah satu. Okay, settle. So kat mana zone dia tak nampak bang. Okay, zone dia kat area sini. Resistance dia adalah di sekitar 1.660 sehingga 1.2673. Ini adalah dia punya resistance. Manakala zone support dia adalah di sekitar sini 1.2585 sehingga 1.2599. So ini adalah buffer untuk orang kata pergerakan hari ini. Anda katalah sama macam you guys, target you guys, go for it. So ini adalah based on S&D ataupun kita punya experience lah sebagai naked trader. So you guys kalau betul-betul naked trader, you guys tahu lah, okay, nak zoom macam mana, nak zoom macam tu ke macam ni ke. So benda ni adalah sesuai untuk you guys yang masih lagi baru dalam trading. Sebab tu saya buat macam ni. Kalau you guys nak experience, nak expert sikit, yes, dia akan pergi kat level mana kita just pakai indicator. Tapi kalau you guys menggunakan phone, ramai tanya saya, phone, saya pakai phone saja, tak boleh pakai PC. Okey, tak ada masalah. Kita akan belajar mapping menggunakan S&D ataupun naked chart seperti biasa. Macam inilah yang saya tunjuk ini. So ni adalah GBP USD target kita pada hari ini. Okay, next. Kita masuk kepada UCAD. So untuk UCAD kita tengok seller masih dalam pasaran. So untuk daily, untuk H1, target dia adalah dekat area sini. Sini satu, base sini tak sentuh kan? Tengok belakang sikit. Oh, sini sentuh. Okay, sini satu, dan anda kata dia ke bawah lagi, dia high probability dia boleh pergi sampai zone ni. Dah sampai lah. Sini dah sampai lah buffer dia. Okay, saya ambil kat sini lah. Dua zone ini saja. Berapa kalau dalam ni pergi sini ke atas 30 pip. Okay tak nak banyak-banyak guys. 30 pip cukup zone dia agak menipis jugalah kat sini.
Sini SL dalam 15 pip, kalau di atas almost 30 pip. So daripada atas ni ke bawah dia boleh pergi sampai 30 pip juga. Cantik. Okay. Resistance dia adalah di mana? Di level 1.3555 sehingga 1.3565. Ini adalah zone resistance tersebut. Manakala dekat bahagian bawah ini kita tengok sikit. .3519 sehingga 1.3524. So kita dah ada dua zone untuk hari ini. So anda kata you guys nak follow, just go ahead. Saya USD CAD ni memang kurang sikit lah. Tapi boleh je, boleh trade, tak ada masalah. Sebab apa, dia punya value pun rendah. Saya tak ingat dia punya calculation tu juga kena apply sendiri. Sebab apa, $1 tak sama, bukan $1 1 pip $1 tak sama dengan $1. 1 pip tak sama dengan nilai $1 lot. Nilai 1 lot dia tak sama dengan nilai 1 lot GBP USD ataupun XXX USD. So untuk yang bawah ni, Canada ni, dia akan lagi murah. Penny murah sikit Kalau juga masuk 1 sen pun, kalau 1 sen 10 pip bukannya $1, kemungkinan boleh dapat dalam 70 mesin macam itu. Cuma daripada lebih calculation itu kena lebih details lah. Sebab saya pun kadang-kadang lupa lah. Benda terlalu basic kadang-kadang kita faham tapi kita dah ignore lepas tu. Sebab apa, yang penting kita fokus ke mana pen kita selalu trade adalah pen gold, USD 20, GBP USD, yang semua senang calculation dia. So kalau you guys nak explore untuk USD sini, tak ada masalah. Just explore, dapatkan pengalaman you guys. Lepas tu bila dapat pengalaman, barulah boleh entry sendiri. So next kita pergi kepada dua pair terakhir kita lah. Untuk gold saya dah nampak zone untuk dia buat U-turn guys. Sekarang ni gold masih lagi berada dekat zone resistance kita, tapi dia tak nampak tanda-tanda nak ke bawah guys. Kemungkinan dia naik atas lagi. Saya tak tahulah dia nak naik atas sampai mana pun, tak kisah. It's up to them lah. Kalau kita tengok kat daily, memang dia up. Pagi tadi pun dia berlakunya gap sedikit. This one gap this one dalam 60 pip. Saya tahu pada pagi tadi mesti ramai yang nak full margin untuk sell. Dalam Avis ni nampak dah ada engulfing. Okay, hentak guys. Kat sini dia buat retracement cantik punya. Target dia bawah ataupun bawah dalam 80 ke 100, 80 ke 200 pip. Saya tahu ramai yang buat macam ni. Cuma je tiba-tiba ini adalah zone fake out. Sorry, bukan fake out ni dia buat manipulation. Dia naik ke atas tu dia naik ke atas, lepas tu dia naik ke atas, naik ke atas. So kalau kita tengok by one, kita dapat zone tak? Zone apa yang menarik sekejap. Saya nak buang dulu. Kita buang dulu zone-zone tersebut. Kita akan jadikan dia kosong. Okay, dah nampak sini. Kita tengok H1. Ada kata dia membuat ada kata dia nak membuat penurunan ke bawah. Kita boleh nampak kat sini. Dia sampai Avis ni. Tak cantik Avis ni. Ini cantik. Cuma dia jauh sikit lah. Sekarang ni harga tersebut masih lagi dekat dalam zone ini. Sekejap. Macam ni. Zone resistance kita adalah kawasan ini tadi. Sebentar tadi zone resistance kita. So kalau kita nak tengok, kita refer. Kalau dia ke bawah, dia boleh naik turun ke bawah lagi macam ni. Cuma ni nak ke bawah terus almost 400 pip. So kalau dia up lagi kat sini, kalau saya masih lagi hold position gold pada minggu lepas, saya floating agak besar kat sini. Lepas tu dia naik lagi atas. So kalau saya tak cut loss position saya, dia boleh naik atas lagi. Mau MC guys, meninggal akaun saya guys. Alhamdulillah. Apa tak, dia punya hikmah dia. So make sure janganlah hold Sabtu Ahad. So Sabtu Ahad tu biarlah entry clear.
Kalau you guys full, you guys nak swing, just go ahead lah. Tapi tak terteram jiwa lah. Sebab kita tak tahu apa yang bakal berlaku pada ice scan. So Isnin kalau dia gap ke atas, sedap. Kalau dia gap ke bawah macam ni, tiba-tiba dia drop ke bawah macam ni, bawah macam ni. Dah lah, hari Jumaat cuti, market tak buka. So pergerakan hari Jumaat dia akan jadi seperti inilah. Cumanya kalau kita tak trade, kalau kita expected, kita jangkakan kalau harga tak ke bawah, dia terus naik atas, cuma kita tak tahu sampai zone mana. So kalau kita tengok sini, kemungkinan ini kita boleh jadikan sebagai satu support. Cumanya support ni agak besar, 60 pip. Saya tak suka 60 pip besar sangat guys. Okay, kat mana kita dapat level dia? Okay, saya buat mapping. Kenapa dia macam ni Sekejap. Macam ni dah sikit. Saya akan tanda. Cuma zone ini saya tak tanda lah. Sebab saya tak tahu dia nak bagi dia high probability dia boleh naik ke atas lagi. So saya akan tandakan support. Untuk kita masuk position, saya mengatakan kepada mereka yang berada di luar sana light sikit guys. Belanja light sikit. Sebab apa? Kalau you guys belanja light, you guys boleh dapat entitled cash ataupun giveaway daripada saya setiap awal bulan. Minggu utama saya akan decide yang mana yang you guys yang bertuah. Nak kena dapat point lah. Satu hari satu point. Kalau you guys share, yes, dapat lagi satu point, which is adalah maksimum 2 point. So mana tahu rezeki you guys nak dapat daripada saya sebanyak RM50 guys. Saya akan bagi RM50. Minggu lepas, bulan lepas kita ada pemenang. Nanti saya akan announce. Okay. Saya sambung balik. Okay, zone ini kita tak anggap sebagai zone untuk seller lah. Kalau kita refer kepada M15, seller masih lagi tak masuk lagi market. So support dia adalah di sekitar sini. Saya akan ambil zone ini, sama ada trigger ke tidak, itu kita tentukan kepada market. 2232.7 sehingga 2237.0. Manakala zone support dia adalah di sekitar sini, 2211.6 sehingga 2215.5. Dia saya kena jangan sikit. Okay, ini adalah zone kita pada hari ini untuk pair gold. Ada kata dia nak drop ke bawah, kita tak tahu kita tak dapat lagi kepastian confirmation harga nak ke bawah. Sebab apa? Dia naik ke atas lagi. So yang kita nampak by H1, ada kata dia drop ke bawah, high probability dia untuk biar dekat kawasan support kita ni, memang adalah dia ke bawah macam ni dan dia naik ke atas. Dia katalah dia melakukan breakout. Yes, seperti biasa lah guys. Breakout dia akan jadi seperti apa. Kalau dia breakout, of course dia akan buat retracement. So kat sini lah yang kita kena alert. Dekat level ini, price action apa yang ada dekat dalam level ini. Sebab apa? Jangkaan dia adalah pergi ke bawah seperti ini. Ini adalah untuk gold. So pada user gold di luar sana, anda kata sama method kita. Ini jadikan ni sebagai confluence, panduan ataupun rujukan. So saya buat macam ni tanpa menggunakan SRE indicator. Dia adalah orang kata independent. So kalau juga nak buat pakai phone boleh, nak buat tanpa dekat PC pun boleh, tak ada masalah. Cumanya kat PC dia ada advantage sedikit lah. Okay, next. Pair terakhir kita adalah US30. Awal pagi tadi dia dah capai dia almost capai 40,000 sikit lagi nak 40,000. Okay, kita delete terlebih dahulu basic. Okay, kita tengok kat daily adalah memang momentum masih lagi uptrend, tak ada momentum ke bawah, tak ada momentum reversal setup lagi. Zone kalau dia nak turun bawah, saya akan mencari peluang dekat areas ni. Dan kalau dia turun bawah lagi dekat areas ni. Dua zone VNP. Kat sini. Tapi ni macam tak cantik tak? Kita tengok kat M15. M15 apa yang ada kat M15? M15 kat sini. Okay, daripada jauh sangat sini saya akan ambil zone sini ya. This one. Sini ke bawah, ke atas ke bawah. Okay, kita ambil dekat area sini. Dekat gap ni lah, opening gap. So ini adalah zone kita untuk US30.
pair terakhir kita pada hari ini. So zon atas ni saya tak tahulah, dia nak pergi atas lah. So kita plug in SRE indicator. Zone auto mapping. Pop. Oh, auto mapping kita cantik guys berada dekat zone resistance kita, tapi kita tak trade lah. Saya tak refer, saya tak akan buat dekat SRE ni. So pada mereka yang nak, boleh join private kita lepas ni. So ini adalah penggunaan by sini. Zone support dia, resistance dia, support dia satu, zone support dia yang kedua. Kat level mana? Okay, level dia adalah di sekitar 39792.2 sehingga 39814.1. Ini adalah zone kita hari ini. Manakala zone yang kat bawah ni adalah di mana? Okay, zone bawah ini adalah DC kita 39700.2 sehingga 39722.3. Dah dapat lah So pada mereka yang kat luar sana nak screenshot boleh, tak nak screenshot pun boleh, tak ada masalah guys. Okay, ini adalah zone kita, zone support, zone 1 dan zone 2. Ada katalah ini untuk buy, ada kata dia break ke bawah, kita cari position sell di mana price membuat kenaikan retrace dan dia akan turun ke bawah macam ni. So settle 10 mapping kita pada hari ni. So pada mereka yang kat luar sana, jangan terkejut. Before this kita buat 5, tapi untuk bulan ini, starting bulan ni kita akan buat 10 pair. You guys pilih sahaja pair mana yang okay. Lepas tu dia punya result, of course lah, kita akan refer kepada hari esok. So result dia adalah esok. Kita tengok adakah kita dapat gain profit atau tidak. Ingat, ada kata zone tersebut risiko dia atas bawah dia almost 30 ke 40 pip. You guys take profit lah. Macam AJ ni, kat sini kita dah terlambat lah. Ada kata kat sini kita akan cari zone. Ada kata dia kat atas almost 50 pip. Risiko tak sampai pun 15 pip. So memang membantu. Nak tahu keberkesanan dia macam mana, kita tunggu 1 minggu ini punya result. So ini adalah intraday. So jangan lupa guys, untuk malam nanti kita akan ada kelas seperti biasa ya. Auto mapping SRE indicator. So ini yang saya akan ajar selalunya by system lah, auto mapping. Cuma ni kita tak mention kat sini. So kalau you guys nak belajar setup, kita akan ada kelas pada hari Selasa, Isnin dengan Selasa. So kita ada pukul 10. Ini pun hari Selasa esok pukul 10 juga sebab apa, kita ada tarawih apa semua. Pukul 10 kita akan running. So minggu ni kita akan start dekat TikTok dan juga TikTok dengan juga page kita. So dua platform. Kemungkinan kita akan buat 3 platform lah. Satu lagi, TikTok tak boleh buka chat. So chat kat TikTok you guys akan nampak dekat dalam channel Telegram kita. So channel Telegram kita akan buat sebagai public. So kat situ semua orang pun boleh nampak. Terima kasih ya Tuan Fazil for the like. Thank you belanja like. Okay, settle 5 mapping kita. So kalau juga nak join 3 zona harian kita, seperti biasa boleh PM kita ataupun jumpa kita pada malam nanti pukul 10. So ini adalah auto mapping. So jangan rasa macam auto mapping ni okey ke, membantu ke. So malam ni lah kita boleh bercerita, di mana juga sendiri boleh buat orang kata apa, backtest untuk dapatkan confluence menggunakan sistem kita bersama dengan teknik yang sedia ada. Cumanya kelemahan dia adalah kena pakai PC ataupun laptop. Itu sajalah. Right. Lepas tu dekat MT4 saja, bukan dekat MT5. Saya mapping kat MT4, lepas tu saya entry kat MT5. Sebab apa? MT5 kita boleh close all, di mana kita as a trader akan layer dan layer. So untuk close all, saya perlukan MT5 untuk close all position. Right. So sekian saja daripada saya. Seiz, ada katalah benda ni semua ni membantu kita, membantu anda. Boleh support kita, bukan ada apa-apa masalah. Boleh PM kita dekat any network neutral, tak perlu pun orang kata nak salang tak perlu guys. Sebab apa, saya memang disposer 100% by Tikmil. So kalau juga tak ada IB ataupun tak ada someone untuk guide, boleh lah register under saya, tak ada masalah. Tapi kalau juga memang ada, just go ahead
maintain saja macam yang juga saja, right? So sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada malam nanti ataupun esok hari pukul 10 juga. Almost 50 minit kita running pada hari ni, right? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.